Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Sahabat semua, ya, sebuah parti ini digelar oleh Abakau sebagai sebuah parti ajaran sesat. Dan hari ini, ya, memang sesat sahabat-sahabat semua. Ya, apabila seorang pemimpin daripada parti berkaitan yang mengeluarkan satu kenyataan yang boleh dianggap sebagai menghina Sultan, menghina yang di Pertuan Agong. Jadi hari ini pemimpin UMNO pula telah membuat laporan polis, ya, berkaitan dengan isu penghinaan daripada pemimpin pemuda, ya, daripada parti yang digelar oleh Abakau ini, sebuah parti ajaran sesat. Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini sahabat semua, hina agung pemuda UMNO Pasir Gudang setelah pun membuat laporan polis berkaitan dengan isu ini. Jadi pemuda UMNO bahagian Pasir Gudang hari ini membuat, ya, laporan polis terhadap akaun pemilik akaun Facebook yang membuat hantaran didakwa menghina yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ahli Jawatan Kuasa Pemuda UMNO bahagian Pasir Gudang Mat Yazir Ahmad Bazir membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sri Alam di Johor Bahru pagi tadi. Beliau berkata, hantaran pemilik akaun Facebook yang bernama Hezri Yasin yang dipercaya seorang pemimpin muda salah sebuah parti politik disifatkan beransur menfitnah dan juga menghina institusi diraja. Laporan polis telah dibuat supaya pihak berkuasa dapat mengambil tindakan yang sewajarnya, karena kita tidak mahu isu dan perkara sebegini akan mengundang rasa tidak hormat dan penghinaan kepada institusi diraja berterusan. Katanya ketika ditemui di perkarangan IPD Sri Alam di sini hari ini, pemilik akaun Facebook itu dalam hantarannya menyatakan beliau tidak menadakan tangan ketika bacaan doa dibacakan untuk yang di Pertuan Agong dan keluarga diraja semasa khutbah solat Jumaat di sebuah masjid di Johor. Pemilik akaun tersebut turut mendakwa doanya hanya diberi kepada pemimpin yang meletakkan agama sebagai nombor satu serta berjuang dan mempertahankan Islam ketika agama diancam. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Sri Alam Seperti Muhammad Suhaimi Ishak ketika dihubungi mengesahkan menerima laporan berkenaan. Dan beliau berkata, kes tersebut disiasat mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan juga Multimedia. Jadi itu antara kenyataan, ya, dibuat oleh Ketua Polis. Mau begitu juga dengan pemimpin daripada UMNO ini yang menyatakan telah membuat laporan polis, ya, terhadap individu, ya, seorang pemimpin muda dalam sebuah parti yang pernah digelar oleh Abakau ini, ya, sebagai sebuah parti ajaran sesat. Jadi apa isunya, ya, tanda tangan ketika berdoa, apa motif pemuda PAS itu juga antara satu lagi kenyataan Exco Johor. Jadi menarik sahabat semua untuk kita lihat sekali lagi. Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau Exco Johor mempersoalkan motif seorang pemimpin muda PAS yang memuat naik entry di media sosial didakwa menghina yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Jumaat lalu. Pengurusi Jawatan Kuasa Belia Sukan Pembangunan Usahawan dan Koperasi Johor, Muhammad Hairi Muhammad Shah berkata, tindakan berkenaan disifatkan biadab kerana memperlekehkan serta membuat dakwaan yang tidak berasas terhadap institusi diraja, khususnya yang di Pertuan Agong. Muhammad Hairi yang juga naib Ketua Pemuda UMNO berkata, walaupun status itu dikatakan sudah dipadam, namun terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Jadi saya tertanya-tanya apa motif Hezri Yasin, pemuda PAS Selangor ini yang bertindak biadab hingga memperlekehkan yang di Pertuan Agong. Inikah pewaris anak muda parti yang kononnya memperjuangkan Islam, sampai institusi diraja pun dibuat bahan tomaan secara umum. Isu berkaitan sensitiviti agama, bangsa dan institusi diraja tidak terus berlaku ibarat tiada berkesudahan. Namun isu ini ibarat bermusim dan sering kali timbul sehingga membawa kepada elemen provokasi dan modal politik murahan setengah pihak, katanya dalam kenyataan semalam. Sehubungan itu, tegas Hairi, kerajaan perlu ada kehendak politik yang tinggi dalam meletakkan pendirian sekaligus menguatkuasakan dasar supaya insiden provokasi seperti ini tidak berulang lagi. Jadi terdahulu Hezri menulis laman hantaran di Facebook berkata,
Dia tidak menandatangan ketika doa dibaca untuk Sultan dan Agung ketika solat Jumat kemarin. Dan dia berkata, Azri yang juga pengarah media baharu pemuda PAS Selangor juga mendakwa doanya hanya diberi kepada pemimpin yang meletakkan agama sebagai nomor satu dan memperjuangkan serta mempertahankan Islam ketika agama diancam. Bagaimanapun, kenyataan itu kemudian dilihat sudah pun dimuat turun. Walaupun sudah dibuat turun, tapi kenyataan itu sudah di screenshot, sudah di save dan sebagainya. Jadi ya, bagi kita sahabat semua, tindakan ya yang tidak bertanggung jawab daripada individu seperti ini, khususnya daripada sebuah parti Islam ya, dikenali sebagai parti Islam, tetapi membuat kenyataan-kenyataan yang boleh ya dianggap sebagai kenyataan yang menghasut, apatah lagi menghina institusi diraja yang di Pertuan Agong dan sebagainya. Jadi agak mengejutkan ya, pimpinan-pimpinan daripada parti yang digelar oleh Muhyiddin ini sebagai parti ajaran sesat. Inilah hasilnya sahabat-sahabat semua. Kita nampak dengan mata kita sendiri ya, bahwa apa yang mereka lakukan hari ini adalah satu yang amat-amat mendukacitakan dan juga perkara yang amat memalukan sahabat-sahabat semua. Jadi Syawal bulan mulia, hindari fitnah durjana. Itu lagi antara satu kenyataan ya daripada Perdana Menteri kita. Jadi menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda kenyataan daripada Perdana Menteri ini, sahabat-sahabat semua. Kalau anda lihat kenyataan media daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Syawal bulan mulia, hindari fitnah durjana. Itu antara ya kenyataan yang dibuat ya oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apakah yang dimaksudkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar dengan berkata sebegitu? Mari kita ikuti kenyataan ini. Jadi kini kita di bulan Syawal merayakan antara peristiwa penting dalam Islam, kata Datuk Seri, dan umat Islam merayakan sebagai tanda atau simbolik kemenangan atas hawa nafsu dan memenangkan fitrah. Sebelumnya adalah bulan Ramadan, yakni satu tempo dan fasa ujian yang penting di mana umat Islam dituntut untuk berusaha keras menggapai makna besar madrasah ruhiyah Ramadan yang bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan jiwa. Namun ruang suci ini terus dirempuh dengan hamburan politik yang berbaur fitnah dan rekayasa oleh beberapa watak yang kita sedia maklum mempunyai dendam yang tidak berkesudahan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kini gigih untuk mengemudi bahtera negara ke mercu yang lebih tinggi. Justru mesej dan pengajaran dari kedua-dua bulan suci ini tidak menembus di hamir atau nurani mereka yang memaknainya dengan amalan sikap yang lebih baik. Jadi lebih parah, naratif longkang dan rendah akal ini dipegang oleh sebilangan pendukung gerombolan yang mahu menegakkan Islam. Ini ternyata mendukacitakan tak kala Islam melarang serta mencegah umatnya dari sebarang unsur fitnah, serta Islam bertegas keras bahwa menfitnah mana-mana ya insan adalah umpama membunuh insan itu tersebut. Penegasan ini juga sampai ke benak sebilangan mereka. Ini jelas menampakkan keterdesakan mereka untuk mengepung minda masyarakat dengan cerita yang direka-reka serta tanpa asas kuku dan bukti kegagalan mereka untuk membawa sebarang isu yang ampuh ke arah Perdana Menteri dan pentadbiran madani. Pesanan dari saya yang kedinilai katanya kepada beberapa individu yang menjadikan fitnah sebagai kegiatan harian, tinggalkan amalan membadutkan diri dan merosakkan fikrah masyarakat karena Islam itu rahmah dan menolak fitnah. Jadi sahabat semua, itu antara ya kenyataan daripada setiausaha politik ya kepada Perdana Menteri kita, yaitu Kamil Munin. Satu ulasan mesej yang begitu baik sekali sahabat-sahabat semua. Mungkin juga khas untuk geng-geng kaki fitnah dan sebagainya. Jadi terbaik sahabat semua, mungkin anda memberikan sebarang komen, pandangan ya berkaitan dengan isu penghinaan agung daripada pemimpin muda PAS di Selangor ini. Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan kapapan kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dadah tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.